Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu di bawah teduhan taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Mudah-mudahanlah Allah melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan di dunia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi, iaitu tafsir kita pada surah Al-Kahf, surah yang ke-8, dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-37. Okay, kita akan sambung pada ayat yang ke-37. Baik, sebelum kita masuk ayat ke-37, seperti biasalah kita akan ulang kaji sedikit ayat-ayat yang pernah kita sentuh sebelum ini. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah berbincang bermula daripada ayat yang ke-27. Okey. Yang mana ayat itu diturunkan asbabun nuzul, sebab-sebab penurunannya adalah dalam kalangan orang Quraisy, mereka tergerak dan terdetik untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Apatah lagi Nabi ni memang terkenal dalam kalangan orang Mekah sebagai manusia ataupun orang yang tak pernah berbohong pun, tak pernah menipu. Jadinya mereka telah buat satu permintaan kepada Nabi SAW agar mengadakan satu majlis khusus untuk mereka yang tak bercampur dengan orang-orang lain. Maksudnya kalangan orang miskin, orang susah, double standard lah. Double standard. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang ke-27 dan 28 adalah sebagai satu ingatan kepada Nabi SAW. Jangan meninggalkan orang-orang yang menyeru kepada Allah siang dan malam ni, iaitu merujuk pada kalangan sahabat Nabi. Walaupun secara zahir kamu nampak dia susah, dia miskin, dia daripada kalangan hamba, mereka ni yang perlu kamu bersama-sama dengan mereka. Allah kata wasbir nafsak ma'alladzi, iaitu bersabarlah kepada diri kamu ni dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah ni siang dan malam untuk mencari yuriduna wajha, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalangan kita ni tuan-tuan kadang-kadang cari dia ada dua pihak, satu pihak susah, satu pihak senang. Saya cari orang senang lah. Sebab ada kepentingan-kepentingan yang lain kan. Konflik of interest banyak sangat kat situ. Kat sini saya ada networking, saya boleh buat itu, saya boleh buat ini. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari agama Allah, sedangkan mereka ni tak berharta dan sebagainya, kita abaikan. Dan ini adalah satu ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dah bincang tuan-tuan. Dan ini adalah bridge daripada surah cerita Al-Kahfi itu, Ashabul Kahfi, nak berpindah ke cerita yang kedua berkaitan tentang dua orang kawan yang ada kebun. Jadi Allah Ta'ala mengkaitkan cerita tu. Okay? Bermulalah dengan topik ada orang membezakan di antara orang senang dan orang susah, iman dan juga takwa. Ini perbezaan dia lah. Okey, baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun masukkanlah contoh, iaitu Allah mulakan pada ayat yang ke minta maaf. Sebelum kita masuk ayat tu, ayat 31 dan ayat 30 dan ayat 31, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkaitan tentang kalau kamu berdakwah, dia kena tahu yang mana agama ni benar daripada Tuhan. Kalau dia tak nak beriman, terpulang. Kalau dia nak beriman, terpulang. Allah seolah-olahnya memberi pilihan kan. Kamu nak beriman, tak nak beriman, tak ada masalah. Iaitu Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-29 tu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran tu daripada Allah.
Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau dia nak beriman, beriman. Kalau tak nak beriman, tak payah beriman. Okey, seolah-olahnya macam pilihan. Tetapi Allah Ta'ala memberikan ancaman. Ancaman tu untuk tunjukkan sebenarnya tak ada pilihan pun. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, kalau mereka ni tak nak beriman kepada Allah, wa in yastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Tengok ayat 29 tu Kalau mereka tak nak beriman, bagi tahu kepada mereka, mereka ni akan dikepung dengan api neraka. Mereka akan diberikan minuman daripada al-muhul. Muhul ni logam yang dicairkan. Tembaga yang dicairkan. Ni panas ni, sangat panas. Yang mana yashwil wujuh, dia akan membakar wajah. Artinya, kalau gelas ni diambil, dia letak di muka, belum minum lagi. Wap yang keluar daripada air ni, dia akan menghancurkan wajah penghuni neraka. Belum minum lagi. Itu gambaran daripada Allah. Jadi Allah kata nak beriman, beriman. Tak nak beriman, tak payah beriman. Tapi sebenarnya tidak ada pilihan. Sebab Allah Ta'ala sebutkan azab. Lalu Allah kata, bi'sas syarab. Inilah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa. Dan dia adalah seburuk-buruk tempat berehat. Di dalam neraka Allah. Ayat 30, ayat 31, Allah bercerita berkaitan tentang nikmat syurga. Bagi orang yang beriman, Allah berikan ganjaran sekian-sekian. Antaranya iaitu syurga yang namanya syurga Adn. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan mereka dipakaikan gelang. Iaitu asawir. Asawir tu maksudnya gelang-gelang. Min zahab, daripada emas. Laki ke perempuan, penghuni syurga, semuanya dipakaikan dengan gelang. Ini sebagai perhiasan. Perhiasan, kemewahan, menunjukkan lambang status. Itu yang disebutkan sebagai asawir. Sebab hari ini kita kata, orang lelaki pun suka bergelang, saya pun tak tahu. Cantik sangat. Cantik sangat. Lelaki sangat suka pakai gelang kan. Bergelang lah, berantai lah. Dia macam jadi trend lah. Tak tahulah. Ke cantik. Kalau cantik saya pakai. Tak ada lah. Tak ada. Okay. Sebab saya tengok orang pakai kalau orang perempuan bergelang-gelang. Tapi ingat, satu ancaman sebenarnya bagi lelaki yang memakai gelang maupun setera di dunia, Allah akan haramkan selama-lamanya untuk dia memakai gelang emas dan sutera di dalam syurga Allah. Jadi kita tahan sedikit keinginan dunia kita ni untuk kenikmatan selamanya di syurga Allah. Okey, baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut, tak sekadar diberikan gelang emas, bahkan mereka akan diberikan pakaian iaitu daripada sutera tebal dan sutera nipis yang berwarna hijau. Dan mereka akan duduk di atas pelamin-pelamin yang custom made kepada setiap penghuni syurga. Dan kata Allah, nikmat thawab, itulah sebaik-baik pahala, wa hasunat murtafaqa, dan itulah sebaik-baik tempat berehat. Habis cerita ni, barulah Allah Ta'ala masuk cerita tentang dua orang pemilik kebun. Seorang beriman dan seorang lagi itu musyrik. Okay? Baik, jadinya kalau tuan-tuan boleh buat nota daripada ayat 27 sampailah ayat 31, itu adalah sebagai kesinambungan daripada cerita Ashabul Kahfi nak masuk ke cerita yang kedua. Daripada fitnah agama menuju kepada fitnah harta. Allah nak mengajar orang mukmin tu jangan menilai manusia dari sudut kedudukan dia, harta dia. Tetapi nilailah dari sudut iman dan taqwa dia. Sebab itu Allah sebut, yang ni orang kaya-kaya ni, ya. Tapi ingat, di hari akhirat, kalau dia penghuni syurga, dia hamba ke, dia orang susah ke, dia orang miskin ke, dia masuk syurga, ini kenikmatan yang dia dapat. Berbanding kalau dia ni orang kaya, berharta, jutawan, ataupun orang yang ada datukship sekalipun, kalau dia penghuni neraka, dia tak memiliki apa-apa pun. Okay? Dan itu adalah satu kerugian. Jadi Allah suruh kita bezakan yang mana kaca dan yang mana permata. Okay? Jangan melihat dari sudut dunia. Dari sudut dunia, ya kamu nampak dia berharta. Tapi itu hanya kaca. Yang permata tu yang miskin tapi dia beriman dan bertakwa. Yang itulah cara orang mukmin melihat dan cara orang mukmin berfikir. Okey. Jadinya pada ayat 32 Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan wadrib lahum mathalan.
Ini dalam Quran disebut sebagai amsalul Quran. Perumpamaan di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat perumpamaan. Nanti kita akan sentuh sikitlah, saya bagi satu contoh nanti. Banyak ayat-ayat perumpamaan. Dan ayat-ayat perumpamaan ni dia menarik tuan-tuan. Sebab Allah datangkan analogi. Kita dengar kadang-kadang kita macam tak jelas. Tapi bila kita datang contoh perumpamaan, jelas. Bila sebut satu contoh perumpamaan, kita jadi clear. Jadi Allah datangkan perumpamaan. Okey, tapi menariknya kebiasaan bila Allah sebut perumpamaan, Allah akan mulakan dengan perkataan wadrib. Perkataan ayat 32 tu Allah kata wadrib. Kadang-kadang Allah gunakan perkataan duriba. Kadang-kadang Allah gunakan perkataan wadrib. Kadang-kadang Allah gunakan perkataan duriba. Okey. Baik, perkataan ni dia sebenarnya bererti adalah pukulan ataupun pukul ataupun ketuk. Okey. Bila Allah Ta'ala kebiasaannya, bila Allah nak sebut perkataan contoh perumpamaan, Allah akan menggunakan perkataan wadrib. Wadrib. Dan kebiasaannya tak diterjemahkan perkataan wadrib ni. Kebiasaannya lah. Kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan-terjemahan Quran terjemahan tu, jarang-jarang dia terjemahkan dengan terjemahan. Selalunya dia akan terjemahkan sebagai dan sahaja. Ada terjemahan dia akan kata dan berikanlah kepada mereka perumpamaan. Wadrib lahum, berikanlah kepada mereka. Mathalan perumpamaan. Berikan. Sedangkan terjemahan tu adalah ketukan ataupun pukulan. Kata Muhammad Qutub di dalam satu kitab dia, iaitu Amsalul Quran, dia kata apa? Perkataan wadrib ataupun kalimah duriba daripada kataan daraba ni, root word dia, kata akar dia daraba ni, sebenarnya seolah-olahnya Allah Ta'ala ni dia macam memberikan satu pukulan. Okay. Macam mana? Biasa macam mana? Kalau kita pukul orang, apa yang berlaku? Kalau kita pukul orang, dia pukulan tu akan memberi kesan tumbukan pada muka seseorang dan menyebabkan seseorang ni akan bangkit balas balik. Jadi Allah letakkan perkataan ni pada ayat-ayat perumpamaan sebagai contoh. Perumpamaan ini kalau Allah bagi, dia mesti memberi kesan kepada hati kita. Dia akan memberi kesan kepada sanubari kita. Sebab tu bila ayat-ayat macam ni datang, kita kena deep sedikit kefahaman tu supaya dia betul-betul memberi kesan pada jiwa kita. Dan bila kita terkesan, kita akan bangkit untuk memberi tindakan. Itulah perkataan wadrib. Macam orang kena pukul, bila dia kena pukul, dia ada bekas kat muka dia, lebam. Bila lebam, dia pun bangun, dia pun nak pukul balik. Jadi macam itulah perumpamaannya. Bila Allah menggunakan perkataan wadrib ataupun Allah menggunakan perkataan duriba. Selalu Allah akan letak perkataan ni pada permulaan perkataan mathalan. Mathalan. Allah nak letakkan perumpamaan, Allah akan sebut. Sebab contoh-contoh yang Allah berikan, dia mesti memberi kesan pada jiwa kita dan dia menjadikan kita rasa nak bertindak. Bangkit dan bertindak. Okey, jadi Allah ceritalah tentang dua orang pemilik kebun. Apa kata Allah? Rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Okey. Yang ni kita dah bincang sebenarnya. Tapi saya ulang lagi sekali supaya kita akan nampak dia punya flow, kita akan sambung lepas ni. Allah Ta'ala menyebutkan, Allah bagi contoh ada dua orang. Dua orang ni bersaudara. Ataupun dua orang ni sahabat baik. Salah seorang daripada dua orang ni, dia ni ada kebun. Dan kebun dia adalah kebun anggur. Dan kebun anggur dia kata Allah, wa hafafnahuma. Kebun tu dikelilinginya dengan nakhal, buah tamar. Nak tunjuk kaya betul dia ni, dia punya kebun anggur. Dia punya pagar kebun, dia pohon tamar. Sedangkan kita faham, dua jenis tanaman ni adalah dua jenis tanaman yang beriklim berbeza. Buah anggur di iklim sejuk, buah tamar di iklim panas. Kan?
Jadinya kebun dia luar mana? Luas lah. Seolah-olahnya saya punya kefahaman, dia tak sebut dalam tafsir, tapi saya rasa lah. Allah Ta'ala nak bayangkan, dia punya kekayaan tu merentas benua kebun dia ni. Dan saya rasa benda tu tak pelik. Zaman dahulu, bila sebut kebun, ini artinya perniagaan. Syarikat dia, company dia. Tak ada beza lah dengan orang hari ni. Dia ada company multinational. Pelik ke? Tak pelik. Tak pelik kan? Cuma zaman dahulu, itu dia punya pendapatan dia. Dan Allah cuba membayangkan kepada kita, ni kekayaan yang luar biasa. Okay? Jadi si fulan ni, dia ni ada harta yang seluas itu, banyak. Dan di antara tu, kata Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Ya, antara kebun anggur tu dengan kebun tamar tu, ada tanaman-tanaman lain pula. Banyaklah. Kita boleh bayangkan Tantang pokok durian pun ada, pokok pisang pun ada. Contohlah mungkin ada. Yang pohon shimanya tu apa nama? Daun apa? Daun Jawa tu apa nama? Apa? Ketumbah Jawa. Ketumbah Jawa ada. Semua ada lah. Ada belaka lah. Nak ceritanya sebab Allah gunakan perkataan zara'a. Zara'a ni maksudnya macam-macam jenis ada. Sebab dia duduk dalam satu kumpulan kan. Nama umum lah. Nak cerita kaya sungguh. Okey. Kemudian Allah kata apa lagi? Kiltal jannatain atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kedua-dua kebun tu, tamarnya, anggurnya itu atat ukulaha, mendatangkan hasil, walam tadlim minhu syai'a, dan mana dia tidak menzalimi sedikit pun. Perkataan tadlim tu, menzalimi tu maksudnya dia tak berkurang sedikit pun, bahkan lebat lagi. Dia lebat dan dia rimbun. Hasilnya terlalu banyak. Ini fitnah harta. Nak cerita fitnah harta tu, Allah starting sebagai satu contoh. Okay? Seolah-olahnya Allah Ta'ala nak bayangkan, tidak ada satu pun, kalau kita lah tuan-tuan, ada kebun, boleh jadi musim durian tahun ni tak jadi sangat lah. Biasa kita punya satu pokok tu boleh keluar 30 biji. Tahun ni kita kata, saya tak berhasil lah. Orang yang ada kebun, ada pokok, dia tahu. Pokok dia macam mana. Tapi Allah Ta'ala sebut, nikmat yang Allah berikan kepada orang ni, iaitu kebun dia ataupun pohon dia itu langsung tak mengurangi sedikit pun. Banyak, rimbun, hasilnya sangat lumayan. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. Dan kami mengalirkan pula, di antara dua kebun tu pula, adanya sungai-sungai. Banyak sungai-sungai. Saya pergi ke Khaybar. Tuan-tuan tahu tak? Khaybar ni di utara Madinah. Utara Madinah. Tuan-tuan kalau nak pergi, kena pakai ziarah. Kena pakai visa ziarah. Saya sampai di Khaybar ni, kalau kita tahu sejarahnya, Khaybar ni dia adalah tempat kepada kubu-kubu Yahudi. Kan orang Yahudi yang duduk dekat Madinah ni, daripada Bani Quraizah, Nadir, Qainuqa ni, bila Nabi halau dia kebanyakannya berpindah ke Syam dan duduknya di Khaybar. Ini sarang dia lah. Sarang dia. Habis Hukaid ni, dia punya, apa kita kata, taiko dia lah. Yang atas ahli Yahudi ni. Jadi dia orang ni, duduk dekat Khaybar ni, dia punya kota dia duduk atas gunung. Tuan-tuan, kalau pergi hari ni, tuan-tuan boleh nampak lagi. Kota dia atas gunung. Bawah gunung tu adalah kebun tamar. Sangat subur, sejauh mata memandang. Apa fungsi tamar? Satu, sebagai pendapatan kepada negara Khaybar zaman tu. Yang kedua, dia menjadi pagar kepada kubu ni. Kalau orang nak datang serang, susah orang nak naik atas tu. Sebab apa? Dia kena masuk ke dalam pohon-pohon tamar ni. Dan dalam pohon tamar ni, boleh jadi dia letak tentera-tentera lah. Jadi, susah. Sampai Nabi SAW, bila dalam perang Khaybar ni, Nabi tak boleh serang. Mereka duduk atas kota, baring lembing daripada atas. Jadi, Nabi terpaksa menggunakan manjanik. Macam lastik tu. Kita panggil macam meriam Jadi jauh Nabi kena ni. Nak kata kaya. Saya pergi hari ni tuan-tuan. Kebun tamar ni sejauh mata memandang masih lagi ada. Saya tanya pada orang tempatan tu, kalau agak-agak lah ni, berapa ekar? Dia tak tahu berapa ekar. Tapi dia kata kalau ikut pohonnya, lebih sejuta lebih lah. Berjuta. Pohon sahaja. Memang berjuta. Hasil dia memang lumayan. Itu Khaybar. Dan saya tanya, macam mana pohon tamar ni boleh tumbuh? Ni padang pasir. Kalau tuan-tuan pergi, on the way daripada Madinah nak ke Khaybar ni, dia punya kawasan dia, daripada kawasan yang kering, kalau kita daripada Mekah Madinah kan kering kan, batu-batu kan.
Tapi bila kita dah sampai ke utara, dia punya permukaan dia berubah. Dia jadi kawasan padang pasir, tanah dia lembut. Kemudian dia punya gunung dia macam dekat Jordan tu, di Petra. Dia orang dah mula menebuk gunung-gunung tu jadi rumah macam kaum Nabi Saleh. Yang Petra tu memang cantik. Bahkan saya tengok ada sebahagian tu pula dia macam dekat Turki tu. Apa Kapadokia? Kapadokia tu. Sama juga saya rasa, ya Allah. Lepas tu gunung tu besar. Dia punya bandar dia kecil-kecil. Kita rasa macam duduk dekat, kalau zaman saya kecil-kecil dulu ada satu cerita orang apa tu? Apa cerita Stone apa nama tak ingat kartun tu. Princeton. Dia macam orang Gunung Ganang ada bandar kecil dan gunung dia besar-besar. Jadi saya kata, macam mana ada pohon tamar dekat padang pasir ni? Masuk je ke pohon tamar tu, rupa-rupanya ada sungai. Dan memang terkenal Khaybar ni dia ada mata air yang keluar semula jadi daripada bumi. Dia keluar sendiri. Bila tanya sungai ni datang daripada mana kan? Kalau kita kat Malaysia ni, kita tahu sungai ni datang daripada batu. Batu tu pecah, dia keluar air sungai ni. Jadi kalau dekat negara yang kering macam ni, mana datang sungai dia? Rupa-rupanya keluar mata air. Jadi saya nak cerita dekat ayat ni, bila Allah bayangkan macam mana kebun ni subur, sebab Allah kata ada sungai. Bukan mata air, ada sungai. Sungai. Jadi kita boleh bayangkan, ni kebun ni betul-betul hebat lah. Tanahnya subur, dia punya sumber air dia cukup. Memang komplit. Allah Ta'ala beri nikmat sungguh kepada si fulan ni. Kemudian kata Allah, wa kana lahu thamar. Ni pun kita dah bincang Perkataan thamar ni ada dua. Satu namanya thumrun, satu lagi namanya thamarun. Kalau kita pegang dengan perkataan thamarun, ini para ulama qiraat baca Kalau kita kata thamarun, itu artinya buah-buahan. Buah-buahan. Allah nak kata memang banyak buah. Bila banyak buah artinya banyak pendapatan. Itu thamarun. Tapi kalau kita kata itu jenis buah dia. Jenis buah Jadi Allah nak kata buah tu memang banyak. Tapi di sini ada sebahagian ulama tafsir pula mengatakan dibaca dengan qiraat thumrun. Thumrun pula artinya harta. Dua ni perkataan ni dibenarkan, kita boleh baca. Kita nak baca thamarun boleh, kita nak baca thumrun pun boleh. Dua-dua memberi maksud yang sama. Buah-buahannya banyak ataupun dia punya hartanya banyak. Kerana kekayaan yang luar biasa ni Allah rakamkan. Faqala li sahibi. Tuan kebun ni yang kaya ni dia musyrik. Dia cakap dengan kawan dia yang seorang lagi ni, pemilik kebun juga, tapi dia tak berharta. Kebun dia taklah sehebat macam kebun si fulan ni. Dia kata apa? Wa huwa yuhawiruhu. Dia bincang lah. Ana aktsaru minka. Sombonglah ni. Aku lebih banyak harta daripada engkau. Malan, hartaku. Wa a'azzu nafara. Dan aku lebih berpengaruh. Pekerja ramai, teknologi canggih. Aku boleh uruskan kebun yang macam ni. Itu aku. Punyalah sombong, dia kata kepada kawan dia. Ni biasa tuan-tuan. Fitrah kan? Fitrah. Kita ada kekayaan, kita akan rasa kita. Okey, kemudian wadakhala jannata. Lalu dia pun masuk ke dalam kebunnya. Ni perkataan jannah ni berkongsi dengan perkataan kebun. Sebab kalau kita tengok dalam bahasa Arab, kebun ni ada banyak. Kufrun pun kebun. Kufrun kebun. Kemudian apa? Bustan pun kebun. Banyaklah nama kebun. Jannah ni kebun. Tapi kalau disebut jannah, dia kebun yang tebal. Kebun yang tebal dan dia tidak berpagar. Ni hebatlah ni. Jadi ni kalau sebab tu bila kita sebut jannah menunjuk pada syurga Allah, kita dah boleh bayangkan dia adalah tempat yang sangat subur. Tempat yang sangat lebat dengan kenikmatan. Okey. Kalau dia punya pokok tu berbalam-balam, daun hijau gelap, hijau terang, dia berlapis-lapis. Itu jannah. Jadi bila Allah kata wadakhala jannah, Allah nak kata dia punya kebun tu memang hebatlah. Memang tebal, memang subur, memang nikmat. Nak bayangkan macam nikmat syurga. Itu jannah. Wa huwa zalimun li nafsihi. Dan dia ni orang yang menzalimi dirinya sendiri. Apa dia kata? Qala
ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia kata apa? Aku sangka, aku jangka lah, dia kata. Berdasarkan pengalaman dia, dia dah uruskan perniagaan yang bertahun-tahun ni, dah hebat macam ni. Dia kata aku jangka lah, apa yang aku miliki ni takkan binasa abada, selama-lamanya. Perkataan selama-lamanya tu merujuk kepada apa? Dia jangka yang mana hasil daripada kebun ni, perniagaan dia ni, akan binasa sepanjang hayat dia. Maksudnya selagi saya hidup. Contohlah kita 50 tahun, kita ada empire perniagaan. Sekadar nak 20 tahun, 30 tahun akan datang ni, insya-Allah lah cukup makan lah ni. Kita selalu cakap macam tu kan. Rezeki yang saya ada ni cukup, jangan risaulah. Ini perkataan yang orang ni kata. Baru ni tuan-tuan saya tengok ada satu interview. Interview ni dia satu band music lah, legend dekat Malaysia ni. Saya tak payah sebut lah, nanti saya kena ban pula. Dia band music. Ni zaman-zaman kat Abang Syuaib, Puan Syima ni kenal lah ni. Dia punya band ni popular lah, band Melayu lah. Dia dah hampir 40 tahun band ni. Lama band ni. Bang Sayap nama dia. Bang Sayap. Dia dah hampir 40 tahun. Dan dia cakap, dia jual tiket dia, tahu tak? Jual tiket konsert. Ni dekat Malaysia jual tiket konsert dia. 5 minit sold out. Kemudian dia buka lagi. Tambah lagi. Sepatutnya dia buat satu hari. Apa nama dia? Fabulous Friday nama dia. Dia punya konsert lah. Saya kebetulan tertengok lah dia punya tu interview tu dekat TV3. Dia kata permintaan terlalu tinggi dan dia pun nampak ni boleh buat pendapatan lah. Kita boleh buat kekayaan lagi kan. 5 minit dah sold out. Orang pun nak lagi. Dia buka lagi. Akhirnya dia buat Khamis Jumaat. Sold out. 5 minit habis. Tiket dia puluh ribu. Saya tak ingat berapa. Tak salah saya berapa puluh ribu. Tak banyak. Sekali tu 5 minit habis. 5 minit. Bukan 50 minit. Bukan 5 hari. 5 minit. Itu boleh cerita lagi yang minggu lepas kan. Yang konsert dekat Bukit Jalil tu. Ada seorang artis kalau kita tengok Twitter tu ada nama apa, Ilish tu kan. Ilish. Apa nama dia? Billie Eilish tu. Ya, itu umur 20 tahun. Dia bawa balik keluar daripada Malaysia ni saja, dia pergi ke Manila pula konsert dia 12 juta kat sini je. Itu pendapatan dia, 12 juta. Dia bawa keluar. Satu konsert paling murah berapa? 500 tiket dia. 500. Itu pun duduk yang belakang kali. Belakang sekali Kalau yang duduk dekat front stage tu, itu tak tahu berapa ribu dah. Dengarlah tak apa-apa dah. Ini berlaku hari ni. Saya cerita yang band ni, ialah dengan dia punya, kita kata, dari satu sudut, dia punya legend lah. Ni legend. Nama dia kuat. Kemudian, dia boleh buat konsert macam tu pula. Dia boleh jual tiket macam tu. Apa dia jual, apa dia buat, semua orang nak kejar. Sampai dia kata apa? Siapa yang beli tiket kami ni, dia orang yang beruntung lah. Memang orang yang lucky draw lah dia ni. Memang nasib baik lah. Sebab dapat dengar konsert, kemudian dapat bertemu ramah dengan dia orang lah. Apa benda lah, saya cuba bayangkan kita sampai satu tahap, kita rasa kita kukuh dengan apa yang kita dah bina lama dah. Macam itulah mungkin dengan orang ni. Dia rasa saya dah usaha macam-macam. Dan dari sudut pengalaman saya, dengan sungai macam ni, dengan tanah macam ni, dengan pohon yang berpuluh tahun dah keluar hasil ni, dari sudut pengalaman saya, dia tak akan hancur. Itu kata si Fulan ni yang kita tengah baca ayat 35 ni. Sebab dia dah berpuluh tahun berniaga kan. Dan dia mesti ada dia punya projektor dia. Dia mesti dah ada dia punya expectation dia. Dia mesti dah ada dia punya bajet tahunan dia. Dia dah buat dah. Jadi dia tahu, ni keuntungan kita ni standard lah. Kalau orang berniaga dia selalu macam tu kan. Kita pun berniaga macam tu juga. Kita dah boleh jangka. Kalau macam ni konsisten dia, 6 bulan akan datang insya-Allah kita boleh capai. Hati-hati perkataan kita. Sebab Allah Ta'ala mendahulukan takdir daripada kita. Jadinya, dia kata perkataan macam tu. Apa yang berlaku? Wa ma adhunnus sa'ah. Dan aku tak akan yakin, tak akan berlakulah kiamat ni. Qa'imah Tapi dia kata apa? Wala in ruditu ila rabbi. Dan kalaulah sekiranya aku ni kembali kepada Tuhan. Maksudnya dia mati ataupun kiamat berlaku. Kalau berlaku. Sebab dia ceritakan kawan dia ni kan. Kawan dia ni mukmin.
la ajidana khairan minha munqalaba. Dia rasa apa? Aku rasa aku akan dapat tempat yang lebih baik daripada ini di syurga nanti. Okay? Dia kata, aku akan dapat tempat yang lebih baik di syurga daripada ini. Sebab apa? Ini adalah fitrah. Fitrah. Bila kita dapat sesuatu nikmat di dunia dan kita jangka Allah sayang saya, Allah suka saya, nanti di hari akhirat saya mungkin dapat tempat yang lebih baik. Sebenarnya itu bukan jaminan. Kebiasaan kita rasa apa? Kalau saya ni senang hidupnya, saya ni rezekinya murah, saya ni berniaga maju, semua yang saya ada dekat dunia ni bagus, kita ingat Tuhan sayang kita. Kebiasaan. Kebiasaan. Dan bila kita ni susah, sempit hidupnya, banyak masalah dekat dunia ni, kita rasa Tuhan benci kita. Itu fitrah. Tapi itu bukan jaminan, tuan-tuan. Sebab itu pada ayat yang ke 36 ini, Allah sebut, si fulan ni kata macam tu. Kerana nikmat dia dekat dunia ni macam-macam dia dapat. Dia kata, tak apalah, kalau aku mati pun, aku akan dapat tempat yang lebih baik di hari akhirat. Okay? Aku akan dapat tempat yang lebih baik di akhirat. Okey, baik. Ayat yang ke-37. Maka datanglah ayat 37. Si fulan ni pun ingatkan kawan dia. Si fulan yang miskin ni pesan kepada kawan dia. Dan ini satu pengajaran kepada kita. Okay? Iaitu betapa kawan ni dia ikhlas lah bersahabat. Dan dia bercakap dengan perkataan yang jujur. Sebab biasanya kita kalau jumpa orang yang lebih kaya, kita nak cakap ni berat. Tak berani nak cakap. Takut kita nak cakap kan. Nak tegur pun kita rasa bersalah. Tapi inilah sifat orang mukmin, yang salah tetap salah. Okay? Jadi dia pun kata pada kawan dia. Saya teringat Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi, dia berniaga dan dia jadi kaya raya. Sebab apa? Dia kata, aku tak nak hukum Allah ni duduk di bawah orang yang berharta. Maksudnya dia tak nak kalau dia cakap satu hukum, dia terpaksa ikut orang yang kaya. Orang kaya kata, tak boleh buat macam ni, buat macam ni. Dia terpaksalah kona sana, kona sini, cari dalil sana, cari dalil sini untuk memenuhi kehendak orang kaya. Jadi dia nak dia jadi kaya dan dia berfatwa bukan sebab orang kaya tapi sebab kerana Allah. Itu niat dia lah. Ini Abu Hanifah. Jadinya, si fulan ni, yang kawan dia yang miskin ni, yang ada kebun juga tapi tak seberjaya macam kawan ni, dia pun kata, dia pun pesan. Dia kata apa? Qala lahu sahibu. Maka telah berkatalah kepada kawan ni, kawannya tu, wa huwa yuhawiruhu akafarta. Dia kata, adakah engkau ni kafir? Sebab ucapan tu penuh dengan kesombongan. Apakah engkau kafir? Saya dah bincang dengan tuan-tuan dah pada kesempatan yang lalu. Kenapa perkataan ni keluar, apakah engkau kafir? Lalu disambung, billadzi khalaqaka min turab, thumma min nutfah, thumma sawwaka rajula. Dia kata, apakah engkau kafir dengan Tuhan yang ciptakan engkau daripada tanah, kemudian dialah Tuhan yang jadikan engkau daripada air mani, kemudian dialah Tuhan yang membantu engkau menjadi manusia yang sehat macam ni. Adakah kau kafir dengan Tuhan ni? Kenapa kawan ni kata kafir? Sebab 3 perkara. Tuan-tuan kalau ikuti ni, surah Al-Kahfi ayat yang ke-38. Ayat yang ke-36, ayat 37. Okay? Kenapa kawan ni kata dia ni kafir? 3 perkara. Pertama, bila kita tak percaya adanya hari kiamat, automatik kita mengundang 3 dosa besar. Pertama, seolah-olahnya kita mengingkari keadilan Allah. Sebab dekat dunia ni tidak ada yang adil. Jadi Allah meletakkan keadilannya di hari akhirat. Kalau kita tak percaya, tak adalah hari kiamat ni, seolah-olahnya kita nak kata Allah tak adil lah. Allah ni tak adil. Sebab keadilan Allah tu Allah akan membalasnya di hari akhirat, bukan di dunia. Okay? Bila tak percaya hari kiamat, seolah-olahnya kita kata Allah tak adil. Kita mengingkari keadilan Allah. Kedua, seolah-olahnya kita nak kata Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Sebab setiap penciptaan Allah semuanya ada tujuan. Kalau Allah ciptakan kita di dunia, tak ada hari kiamat, seolah-olahnya kita kata Allah cipta sia-sia lah. Allah hidupkan kita, Allah matikan kita. Tapi no point, saya tak dapat apa-apa pun. Sebab Allah ciptakan kita di dunia, matlamat dia untuk dibalas di hari akhirat.
Yang baik dapat kebaikan di syurga, yang jahat dapat azab di dalam neraka. Ada tujuan dia. Tapi kalau tak percaya adanya hari kiamat, seolah-olahnya kita kata kita ni dan semua yang Allah cipta ni semuanya benda yang sia-sia. Itu tuduhan jahat pada Allah Taala. Dan yang ketiga, bila mana kita tak percaya adanya hari kiamat, seolah-olahnya kita berkata Allah ini Tuhan yang tidak berkuasa. Allah tak mampu untuk matikan kita dan hidupkan semula kita untuk hari pembalasan. Sebab tak? Walaupun dia hanya tak percaya pada hari kiamat sahaja, tetapi dia telah melakukan 3 dosa yang besar. Sebab itu si fulan ni kata, akafarta, kau kafir ke pada Tuhan yang ciptakan kau daripada tanah, Tuhan yang ciptakan kau daripada air mani dan Tuhan yang sempurnakan penciptaan engkau. Okay? Baik, ayat 38. Pada ayat 38, Allah kata apa? Lakinnahu wallahu rabbi. Tetapi aku ni, dia kata, aku meyakini dan beriman, dialah Allah Tuhanku. Wala usyriku bi rabbi ahada. Dan aku tidak akan menyekutukan Tuhan aku dengan sesuatu yang lain. Okay? Tuan-tuan tahu tak, kenapa ayat yang ke-38 ni dia masuk? Bercerita tentang tauhid pula, tak bersyirik kepada Allah. Jadi kita kena faham. Baik. Syirik ni dia pecah pada 2. Satu yang jelas. Kita sebut syirik yang jali, yang jelas. Satu lagi syirik yang tersembunyi. Apa? Okey. Baik, kita ada ceramah ni, tuan-tuan boleh ikutilah rehat nanti. Okey, syirik yang jelas ni, ni kufur lah. Memang tak percayakan Tuhan. Yang ni memang dia beriman dan menyembah kepada berhala. Syirik yang tersembunyi ni, yang ini dalam satu hadis kudusi. Allah kata apa? Kata Allah Ta'ala, ma aghna, ana aghna syuraka ani syirk. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku tak suka disekutukan dengan sesuatu sekutu yang lain. Allah kata, ana aghna syuraka ani syirk. Dalam satu hadis kudusi, riwayat Imam Muslim. Dalam bahasa mudahnya, Allah kata apa? Aku tak suka dimadukan. Kalau ibu-ibu jadi sensitif kan? Kata madu sensitif. So, itulah perkataan yang Allah sebut. Aku tak suka disekutukan dengan sesuatu yang lain. Kita dengan hadis ni, kita kata, oh saya ni tak syirik pun pada Allah. Allah sambung lagi. Man amila amalan. Siapa yang beramal dengan amal soleh. Asyriku bi, dia mensyirikkan aku dengan sesuatu yang lain ghairi. Dia mensyirikkan aku dengan sesuatu yang lain. Taraktuhu wa syirkah, kata Allah Ta'ala. Dekat situlah Allah nak kata, ada orang syirikkan Allah dalam amal soleh. Dan dia dinamakan sebagai riak. Ya, sebab itu, bila kawan tu kata, kamu ni tak beriman ke, kamu ni kufur ke? Lalu dia kata, aku ni Tuhan aku Allah. Dan aku tak pernah syirikkan Allah. Jangan kita ingat, syirik tu hanya sekadar dia sembah berhala, dia melakukan ibadah-ibadah yang bukan seperti mana yang disyariatkan. Tidak sekadar tu. Tetapi riak, menunjuk-nunjuk apa yang dia ada, bercerita-cerita dengan nikmat yang dia miliki, itu pun termasuk dari kategori syirik yang khafi. Syirik yang tersembunyi. Jelas kan tuan-tuan? Okey. Baik, sebab itu pada ayat 38 tu dia bercerita tentang Tuhan aku adalah Allah dan aku tak pernah mensyirikkan Tuhan aku dengan sesuatu yang lain. Walaula, sila. Okey. Dia ada 2. Satu namanya riak. Riak ni iaitu orang yang memperlihatkan ibadah. Itu riak. Tapi kalau dia sombong dengan nikmat, itu apa dia? Itu namanya takabur. Takabur. Beza. Kalau orang tunjuk harta kan, orang selalu cakap, ni riak ni. Dia bukan riak. Riak tu untuk ibadah. Selain daripada ibadah, dia duduk cerita pada orang, tunjuk pada orang, itu namanya takabur. Sombong. Sum'ah, dia memperdengarkan ibadah dia. Okey. Memperdengar. Kalau riak ni dia memperlihat ibadah.
Kita explain satu-satu lah. Okay. Baik, tuan-tuan tengok ni. Dari sudut ibadah, dia ada 3. Ini semua penyakit orang baik ni. Orang kaki kuliah, orang yang buat program ibadah kat YouTube, yang buat program NGO ni, kita ni, nak bagi tahu. Dia ada namanya riak. Dia ada namanya sum'ah. Dan dia ada namanya ujub. Ini semuanya dari sudut ibadah. Riak ni dia perlihatkan ibadah. Dia perlihatkan ibadah dia. Macam mana? Kata Ali bin Abi Talib, riak ni dia ada 3 contoh mudah je. Iaitu kalau orang puji dia, ataupun orang ada melihat dia, dia akan tambahkan lagi amal dia. Kalau orang keji dia, kutuk dia, dia kurangkan amal ataupun dia berhenti beramal. Itu riak. Tu, kita fahamlah, itu dia punya punca dia. Kalau sum'ah, dia tak memperlihatkan ibadah, tapi dia bercerita ibadah dia. Orang tak tahu pun, dia tak tunjuk ibadah dia, tapi dia cerita. Saya ni alhamdulillah lah, haji dah 4 kali lah. Contoh lah. Dia cerita ke orang kan. Itu namanya sum'ah. Dia tak perlihatkan ibadah. Orang tak nampak dia beribadah, tapi dia bercerita. Itu sum'ah. Ujub pula, dia rasa dia lebih baik dengan amal yang dia lakukan. Ini semua konsep ibadah. Tapi kalau berkaitan dengan harta, dia beza pula. Ni sombong lah, takabur lah. Itu duduk kat sini pula. Wahan, hubud dunia kat situ. Okay? Baik. Tapi kalau kata sombong tadi, takabur. Nabi sebut kalau orang yang takabur, dipanggil kibir. Ataupun kibriya ni, dia maksudnya orang yang meremehkan orang lain. Dia tunjukkan harta dia. Tahu aku ada harta ni. Kau tak ada harta. Dia meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Dan dia menafikan kebenaran. Itulah namanya orang yang sombong. Itu dari sudut selain daripada ibadah. Okey, sekarang tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-39. Tengok sini 9. Okey, jelas Baik, ayat 39 Allah kata apa? Walaula id dakhalta jannatak. Dia kata, kenapa kalau kamu ni apabila engkau masuk ke dalam kebun kau, kulta. Dia kata, patutnya engkau kena kata, Masya Allah, la quwata illa billah. Perhatikan tuan-tuan. Si fulan ni, yang beriman ni, yang dia ada kebun tapi tak sekaya macam kawan dia, dia kata apa? Sepatutnya engkau masuk kebun, kau kena kata, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini amal yang kita kena lakukan. Maksudnya, kalau kita diberikan nikmat, kalau kita ni diberikan kekayaan, kita ada rumah, kita ada bisnes, kita ada pendapatan, ada kenderaan yang menyebabkan kita rasa tenang, tenteram dengan nikmat yang kita ada. Nabi ajar kita kena sebut Masya Allah la quwata illa billah. Kena kembalikan pujian kepada Allah. Sebab apa? Sebab setiap yang kita miliki ni, dia boleh merosakkan kita. Dan ini namanya ain. Ain. Okay? Ain ni pandangan orang. Orang pandang kita, dia boleh mudaratkan kita. Sama ada pandangan tu baik ataupun pandangan tu jahat. Sama je. Dia boleh merosakkan. Ada orang dia tengok kita kagum, terlalu kagum. Dia ni orang soleh ni, banyak ilmu ni. Kawan tu boleh kena kesan. Dia boleh jatuh sakit. Dia boleh macam-macam kesusahan. Itu namanya ain. Benda baik boleh berlaku, benda buruk pun boleh berlaku. Sama ada pandangan tu mengkagumkan ataupun... Dan ain tu boleh berlaku dengan dia sendiri. Saya ada harta, saya muda-muda lagi dah macam ni, ada harta, ada rumah, ada ilmu. Dia pun boleh merosakkan diri dia. Sebab itu, kita kena lindungi, protect diri kita dengan perkataan Masya Allah. Apa maksud Masya Allah? Apa yang Allah berkehendak, itu semua terjadi dah. La quwata, tidak ada kekuatan illa billah. Iaitu melainkan hanyalah Allah sahaja. Okey, kita bincang sikit tuan-tuan tentang ain ni. Okey. Kalau tuan-tuan tengok, para ulama majoritinya sepakat pandangan yang ain ni, kita kata penyakit ain ni, dari sudut pandangan mata ni, pandangan ulama majoritinya mengatakan dia adalah betul-betul terjadi. Melalui pandangan. Kita selalu ingat,
Budak-budak kalau baru lahir jangan share dekat media sosial ni. Nanti orang puji-puji nanti dia jatuh sakit. Jangan kata budak-budak, orang tua pun sama. Duduk tayang isteri dia kan. Duduk tayang kereta dia, harta dia, orang pun hebat dia ni, kaya lah apa semua. Pandangan tu boleh membinasakan. Sebab itu bila kita puji kepada Allah, kita meletakkan perlindungan itu daripada Allah. Sebab itu Allah suruh kembalikan segala nikmat yang kita miliki ni kepada Allah. Tuan-tuan masuk rumah, kita rasa tentram rumah saya ni. Tuan-tuan kena kata, Masya Allah la quwata illa billah. Kita ada ilmu, Masya Allah la quwata illa billah. Kadang-kadang orang puji kita kan. Si fulan ni memang bagus dia ni dah ni ada NGO, dia ni ada, dia buat program ni. Orang akan puji. Selalunya kalau kita ni datang sebagai tetamu, orang akan share macam tu kan. Tuan-tuan kena kata macam tu. La quwata illa billah. Okey, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, saya cek hadis ni. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkaitan tentang perkataan la haula wala quwata illa billah. Perkataan la haula wala quwata illa billah dengan perkataan la quwata illa billah ni dia sama. Sekejap mana hadis ni? Dia adalah perkataan yang sama. Sekejap. Okey, sekejap Okey. Dia adalah perkataan yang sama. Nabi SAW sebut apa? Ala adulluka ala kanzi min kunuzil jannah. Kata Allah Ta'ala, nak tak? Kata Nabi, nak tak kalau aku tunjukkan kepada engkau ada pembendaraan syurga. Maksudnya dalam syurga Allah ada kita kata aset-aset, objek-objek yang menunjukkan kemewahan. Apa dia? Perkataan la haula wala quwata illa billah. Jadi perkataan ni la haula wala quwata illa billah dengan perkataan la quwata illa billah ni sama. Cumanya kalau kita mulakan dengan masya Allah la quwata. Kalau tak ada perkataan masya Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi kenapa kita bila puji dengan perkataan ni? Sebab seolah-olahnya kita nak kata apa? Nikmat yang saya ada ni biasa je. Yang lebih lagi ni la haula wala quwata illa billah. Itu yang dimasukkan dengan pembendaraan syurga tu. Sebab kalau kita pergi istana, dia mesti ada objek-objek lambang kepada kemewahan tu. Lambang-lambang kerajaan ataupun lambang-lambang diraja tu kan. Macam itulah perkataan yang Nabi sebut ni. Disebut kanzin min kunuzil jannah. Salah satu daripada perbendaharaan di dalam syurga. Okey, Zid. Itu boleh juga. Itu daripada perkataan Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Kita tak nak kembalikan pada kita. Awak ni tampan lah. Ya, saya memang tampan. Jangan cerita aib lah. Orang dah tahu lah. Kita selalu macam tu kan. Kadang kita kat media sosial lah, orang duk share. Handsome lah dia ni. Dia pun komen. Dia kata apa? Jangan cakap macam tu. Benda tu orang dah tahu dah. Sepatutnya kita kena kata hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Perkataan-perkataan kita itulah kembalikan kepada Allah. Sebab kita nak protect ni. Sebab pandangan ni sama ada baik ataupun jahat dia boleh mudaratkan. Jadi kita protect dengan pujian kepada Allah. Allah lah yang melindungi. Okey, saya nak share sikit pasal ain ni. Dia Nabi SAW sendiri sebut Nabi bila Hasan dan Husain lahir, Nabi baca satu doa khusus daripada riwayat Abdullah bin Abbas. Nabi baca apa? Nak kata Nabi u'idzukuma u'idzukuma. Ini dari sudut kita kata nahu dia lah. Nahu saraf dia. Sebabkan Nabi kata aku minta perlindungan kepada dua anak cucu aku ni. Okey, u'idzukuma. Kalau kita minta perlindungan untuk diri kita, a'udzu, itu perkataan dia, a'udzu, aku berlindung untuk kita. Kalau kita doakan untuk isteri kita atau untuk perempuan, u'idzuha, aku minta perlindungan untuk si fulan ni. Ataupun kalau untuk lelaki, u'idzuhu. Semua dah confuse lah. Okey. Baik. Ni Nabi sendiri buat tuan-tuan bayangkan, ni Nabi ni. Nabi pun minta perlindungan untuk cucu dia. Untuk Hasan dan Husain. Nabi baca apa?
u'idhukuma. Aku minta perlindungan kepada dua cucuku ini. Okay. Kalau kita nak baca untuk dia seorang lelaki, u'idhuhu. Aku minta perlindungan untuk dia. Ini selalu kita doa untuk suami kita ke kan, anak lelaki kita. Kalau dia perempuan, isteri kita ke, anak perempuan kita, u'idhuha. Kalau untuk kita sendiri, kita baca a'udzu. A'udzu, aku mohon perlindungan. Ini aku. Ini untuk kamu berdua. Ini untuk dia lelaki. Ini untuk him. Ini untuk her lah. Ini untuk perempuan. Ini perubahan baris dia. Okey. Kalau mudahnya, u'idzuhum. Untuk semua je lah, senang. Tak payah dah. U'idzuhum. Untuk mereka semua. Laki perempuan termasuk dah. U'idzuhum. Ini untuk mereka. Okey. Apa dia Nabi baca? Kalau kita baca untuk kita lah, aku A'udzu bikalimatillah tammat. Ini selalu kita baca. A'udzu bikalimatillah tammat. Kemudian Nabi sambung, min kulli syaitan wa hammah. Daripada gangguan seluruh syaitan dan juga daripada haiwan-haiwan yang berbisa ataupun haiwan-haiwan yang buas. Wa min kullil ainin lammah, dan juga daripada setiap pandangan ain yang boleh mendatangkan penyakit. Ini hadis sahih. Nak tunjukkan ain ni sangat-sangat besar, sangat besar dia memberi kesan. Ada satu hadis riwayat Al-Imam Muslim, Nabi SAW sebut dalam jalur Abu Hurairah, dia kata apa? Al-ain haq. Penyakit ain ni adalah benda yang hak, benda yang benar. Walau kana syai'un sabaqal qadar, sabaqathu al-ain, wa idza tughsiltum faghsilu. Kata Nabi SAW, penyakit ain ni benda yang betul. Kalau ada sesuatu yang boleh menjangkaui qada qadar Allah, ain yang boleh menjangkaui. Ini namanya mubalaghah. Tak ada benda boleh jangkau daripada qadar Allah. Tak ada boleh. Cuma Nabi nak kata apa? Ain ni betul-betul terjadi. Contohlah bahasa kita. Ni mubalaghah. Balaghah dia macam ni. Ada orang hutang kita. Kita pun kata, awak tak bayar sampai lubang cacing saya cari awak. Sampai lubang cacing ke? Taklah, tapi nak tunjukkan saya takkan lepaskan awak. Jadi mubalaghah dalam bahasa Arab ni macam tu. Nak cerita ain ni betul-betul terjadi, kalau ada benda yang boleh menjangkaui qada qadar, Nabi kata ain lah boleh menjangkaui. Maksudnya benda tu benda yang pasti berlaku. Dia bukan benda yang sekadar agak-agak berlaku kot, tak berlaku kot. Dia bukan macam tu. Dia memang benda tu berlaku. Sebab itu majoriti para ulama kata penyakit ain ni memang ada. Baik. Kemudian ada satu hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Abi Umamah. Abi Umamah ni diriwayat tentang ayah dia. Ayah dia pernah kena penyakit ain. Ayah dia mandi. Kemudian ayah dia ni masa mandi buka baju lah kan. Kemudian ada seorang sahabat namanya Amir bin Rabi'ah. Dia lalu dan dia kata apa? Aku tak pernah tengok kulit orang macam kulit si Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf ni ayah kepada Abi Umamah ni. Banyak sangat. Abi Umamah ni dia bawa hadis ni. Cerita tentang ayah dia. Ayahnya nama Sahal bin Hunayf. Ayah dia dulu dia kata pernah mandi buka baju. Jadi ada seorang sahabat namanya Amir bin Rabi'ah lalu dan dia tengok badan Sahal bin Hunayf ni. Dia kata apa? Aku tak pernah tengoklah badan orang yang macam ni. Cantik sungguh. Kulit dia tak macam perempuan. Maksudnya sangat halus. Ni kalau kita zaman hari ni kan ada lelaki pun sekarang suka make up kan. Rambut lah apa. Tampannya lah. Tall, dark and handsome lah. Apa benda lah. Contoh kan. Tengok K-pop. Artis Korea ni. Macam-macam. Jadi saya rasa benda tu adalah fitrah. Daripada dulu sampai sekarang orang penyakit sama je. Penyakit suka tengok benda macam tu kan. Jadi dia kata, tubuh badan dia ni cantik. Okay. Apa yang berlaku pada dia? Sahal bin Hunayf ni jatuh sakit.
Lalu mengadu pada Nabi SAW. Dan Nabi kata apa? Ada ke kamu ni agak-agak lah yang ada orang yang memandang kamu ke yang sampai kamu jatuh sakit ni? Dia kata aku jangka Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah. Jadi bila dia kata macam tu, maka Nabi SAW pun kata apa? Kata Nabi, "Alam yaqtulu ahadukum akha idza ra'a ahadukum min akhi man yu'jibuh falyad'u lahu bil barakah." Kata Nabi, adakah kamu ni nak bunuh saudara kamu? Maksudnya, kamu buat macam tu, puji dia ataupun kamu keji dia, kamu tahu tak dia boleh beri kesan mudarat pada orang ni. Sebab itu kita tak boleh puji orang sebarang-sebarang, kita tak boleh keji orang sebarang-sebarang. Dia boleh kesan dia. Kemudian Nabi kata apa? Idza ra'a ahadukum min akhi man yu'jibuh. Sepatutnya kalau salah seorang daripada kamu melihat sesuatu pada diri saudaranya yang menakjubkan, hendaklah dia mendoakan keberkatan untuknya. Macam mana kita nak doa keberkatan? Iaitu bacalah Allahumma yubarik fik. Tuan-tuan dah tengok ada orang naik kereta cantik. Tuan-tuan tengok ada anak dia lahir comel. Tuan-tuan tengok orang ni dapat nikmat. Kita kena doa Allah yubarik fik. Allah berilah keberkatan pada si dia. Itu adalah adab dan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi buat macam mana? Nabi pun bersihkan badan dia, minta Amir ni yang pandangan dia tu, Nabi suruh dia berwuduk, basuh muka dia, basuh tangannya, dan Nabi SAW mandikan si siapa nama ni, Sahal bin Hunayf ni. Lalu sembuhlah si Sahal bin Hunayf. Okay, itu ceritalah berkaitan tentang ain. Okay, jadi tuan-tuan, pandangan ni sama ada pandangan baik ataupun pandangan jahat, dia boleh mendatangkan mudarat kepada si fulan. Inilah yang sini kata. Sebab apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok ayat ni, pada surah Al-Kahfi ni, bila si fulan ni kata apa? Patutnya kamu masuk kebun, bukan kamu duduk bangga-bangga depan aku. Patutnya kamu kena kata, Masya Allah la quwata illa billah. Kalau kamu tak kata macam ni, sikit masa nanti kamu akan rosak kebun ni. Dan memang berlaku. Tuan-tuan akan tengok lepas ni, Allah cerita yang kebun ni hancur. Okay? Jadi kita ada nikmat tuan-tuan, jangan tinggalkanlah perkataan-perkataan ni. Okay? Boleh jadi kerana kesakitan, mudarat, kesusahan yang kena pada kita ni sebab ain. Sebab ain. Boleh sama je. Barakallahu fik, Allah yubarik fik, boleh, tak ada masalah. Kita doakan keberkatan untuk dia. Sebab pujian kepada Allah tu adalah protection kepada dia. Kembalikan nikmat tu kepada ni. Kita tak baca bahasa Arab, kita baca bahasa Melayu pun. Ya Allah berilah berkat pada baby ni. Ya Allah berilah berkat pada perniagaan dia ni. Ya Allah berilah berkat kepada usaha dia ni. Cukup tu dah. Jangan duk kagum-kagum sangat, jangan duk keji-keji sangatlah. Sebab boleh datang mudarat. Okay? Kadang sebab kita ni menunjuk kan. Zaman sekarang macam itulah, zaman memang nak kejar viewers kan. Jadi konten. Saya tunjuk rumah saya, ni kereta saya, ni isteri saya. Habis semua nak tunjuk dah. Hati boleh datang mudarat. Sahal. Dia tak tunjuk pun, tapi orang puji dia. Okey, sebab zaman dahulu dia hammam. Hammam ni maksud bila air terbuka. Bila air terbuka. Itu zaman dahululah. Jadi bukan dia nak, tapi hadis tu menunjuk pada kita. Satu, adab kita dapat nikmat, kita kena kata la quwata illa billah atau la haula wala atau masya-Allah la quwata illa billah. Hadis ni mengajar pula kalau kita pula yang melihat tu pula, apa yang perlu kita buat? Itulah perkataan dia, Allahumma yubarik fik atau barakallahu fik. Itu perkataan yang kita kena sebut. Jadi Nabi ajar, kalau kamu pihak ni macam ni kena buat. Kalau kamu berada di pihak ni macam ni kamu kena buat. Kalau orang kita dulu lain kan, dia suka terbalik. Buruknya lah baby ni. Sebab jangan sebut benda tu. Awak sebut buruk pun kena juga. Kan selalu dia yang buruklah awak ni. Baby ni buruk. Perkataan tu pun kena juga sebab pandangan yang baik dan pandangan yang buruk memberi kesan ain kepada si fulan tu. Jadi yang betulnya puji pada Allah. Kembalikan nikmat itu kepada Allah. Itulah yang akan melindungi kita.
Ya boleh, boleh. Kita kata macam itulah. Pujian kita itulah akan protect dia insya-Allah lah. Sebab sekarang ni saya tak sebut lah tuan-tuan sebab kita ada live susah nak sebut. Orang duk protect baby kan. Contohlah ni Alofa kan, dia ada baby dia, tak tunjuk-tunjuk kan. Tapi dia tunjuk je. Maksudnya kefahaman tu tak jelas. Dia ingat untuk budak-budak yang ni. Sebenarnya kita sendiri semua terkesan. Macam Sahal bin Hunayf ni bukan budak-budak. Jadi kita kena tahu. Okay. Baik. Okey, kalau tuan-tuan nak tengok dalil dia, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Qalam ayat 51. Ni saya tak bincang lah tuan-tuan Tuan-tuan boleh buat nota surah Al-Qalam ayat 51. Yang mana Allah bercerita berkaitan tentang penyakit mata ni memang boleh kesan kepada orang lain. Dan ayat ni bercerita tentang orang kafir. Orang kafir dia melihat dan dia memberi mudarat kepada orang lain. Okay, tuan-tuan boleh tengok surah Al-Qalam ayat 50-51. Okay. Baik, kemudian tuan-tuan kita sambung lagi. Lalu dia kata apa? Intarani ana aqalla minka malau wa walada. Dia kata, kalau engkau memandang aku ni, hartanya sedikit, anaknya sedikit, tak apa. Tak kisah kau nak rendahkan aku. Tapi kamu kena sebut Masya Allah la quwata illa billah. Itu satu yang dia ajarkan. Okey, kemudian pada ayat yang ke-40 Allah kata apa? Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Tuan-tuan perhatikan ayat ni tuan-tuan. Lalu dia pun mendoakan fa'asa rabbi, mudah-mudahan Tuhan aku an yu'tiyani, dia mengurniakan kepada khairan, sesuatu yang lebih baik kepadaku min jannatik, daripada kebun engkau. Para ulama tafsir kata apa? Ada dua pandangan dekat sini. Satu, ini adalah sebagai doa. Sebab dia rasa kena cemuh dengan kawan ni. Kawan ni ajak pergi tengok kebun dia, tapi akhirnya yang dia dapat, dia kena kutuk. Tengok kebun aku besar, kau apa ada, harta tak ada, pengaruh tak ada, pekerja tak ada. Dia rasa tercela, dia rasa teraniaya kena macam tu. Lalu dia pun berdoa pada Allah, fa'asa rabbi, mudah-mudahan Allah an yu'tiyani khairan min jannatik, memberikan sesuatu yang lebih baik kepada aku daripada kebun kau. Itu doa dia. Satu lagi tafsiran, iaitu ayat ini adalah sebagai satu nasihat je. Kawan tu tak berdendam pun, tapi nasihat, pesan pada kawan dia ni, kau jangan bangga-bangga sangat. Ingat, kita kehidupan ni tak lama pun. Macam itulah pesan-pesan kawan ni. Okay? Jadi dia kata apa? Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama. Tuan-tuan perhatikan ayat ni tuan-tuan. Ayat ni dia macam tersembunyi sikit. Bila dia kata apa? Tak apalah, aku ni susah dekat dunia, mudah-mudahan Allah gantikan nikmat yang lebih baik daripada kebun kau kepada aku di hari akhirat. Lalu dia kata apa? Wa yursila 'alaiha. Allah akan mengirimkan kepada kebun kau ni nanti husbana minas sama. Perhatikan perkataan husbana. Husbana itu artinya apa? Hisab kan? Hisab. Hisab ni kita panggil apa? Satu perhitungan. Allah akan hantar satu perhitungan daripada langit. Perhitungan dekat sini, hisab dekat sini, Allah nak mengingatkan kita. Kita plan macam ni, tapi jangan lupa Allah plan juga di hari akhirat. Allah plan untuk kita. Saya plan, saya ada perniagaan macam ni, saya buat macam ni, dan kita kata saya tak perlukan Allah lah. Saya buat apa yang saya dapat adalah apa yang saya buat. Itu kita rasa. Tapi ayat ni mengajar kita, ingat, kita merancang, Allah juga merancang. Sebab itu si Fulan tu ingatkan pada kawan dia. Kamu buat macam ni, kamu kena ingat, wa yursilu 'alaiha husbadan minas sama. Allah akan hantar penghitungan daripada langit. Perhitungan daripada langit. Jadi para ulama tafsir kata, perkataan husbana, perhitungan tu apa? Satu, iaitu azab. Allah turunkan azab kerana kesombongan dia lah. Dan yang kedua, iaitu merujuk kepada petir. Yang petir. Ataupun yang ketiga adalah takdir Allah. Allah menetapkan sesuatu takdir. Apa yang berlaku? Fatusbiha sa'idan zalaqa. Perhatikan huruf fa tu. Fatusbiha, fa tu. Fatusbiha tu, maka menjadilah sa'idan zalaqa. Apa yang berlaku? Bila Allah turunkan azab tu, husbana,
petir ke, ribut ke apa ke, maka apa yang berlaku? Iaitu sa'idan, jadi gondol kebun dia. Zalaqa, dan tanah tu menjadi licin. Okay. Perhatikan perkataan fatusbihu. Fa tu namanya faful ataf. Fa tu apa fungsi dia? Menunjukkan perubahan tu. Dulu dia ada kebun yang subur, ada sungai, ada kebun lebat, ada buah-buahan yang tak henti-henti, yang rimbun. Akhirnya dia berubah menjadi kering kontang. Apa kita kata? Padang jarak terkukur. Apa nama? Padang jarak padang terkukur. Kering kontang. Macam seolah-olahnya, benda yang dah berubah. Itu perkataan fa tu. Itu fungsi fa tu. Perubahan yang ketara. Okay? Baik. Apa maksud sa'idan? Iaitu dia hancur. Pokok-pokoknya tumbang. Pohon-pohonnya habis rosak. Zalaqa adalah tanah yang licin. Tanah licin ni artinya tak ada sesuatu pun yang mampu berdiri dekat atas tanah tu. Dah habis dah. Dulu ada pokok-pokok besar, pokok-pokok yang rimbun. Sekarang tidak ada dah. Tidak ada yang tumbuh. Semuanya dihancurkan oleh Allah. Lalu Allah kata apa lagi? Au yusbiha ma'uha ghaura. Ghaur Allah kata. Dan Allah jadikan air sungai yang mengalir dalam kebun ni semuanya disedut. Ghaur. Allah sedut balik. Sedut. Maksudnya kering kontang. Dulu kebun ni jadi subur sebab ada sungai yang mengalir. Sekarang tak ada dah. Falan tastati'a lahu talaba. Maka engkau takkan mampu lagi dapat cari air dia dan kau tak mampu lagi untuk bina balik empire kau macam dulu. Ni perkataan yang kita kena sentiasa ingat. Tadi saya bagi contoh tuan-tuan. Band music. Music band pun kena ingat. Kita ada company pun kita kena ingat. Kita ada kebun, kita ada kenikmatan, ada kekayaan, ada pangkat. Kita kena ingat, semua ni tak kekal. Semuanya berada dalam perancangan Allah, berada dalam peraturan dan juga perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku tuan-tuan? Tengok ayat 42 tu. Apa yang berlaku? Lalu Allah Taala pun menyebutkan wa uhita bi thamari fa asbaha yuqallibu kaffai. Maka Allah Subhanahu wa taala telah meliputinya sampai habis rosak semua binasa, semua kebunnya, maka dia pun telah yuqallibu kaffai, dia duk balik-balik tangan dia. Maksudnya habis harta aku habislah. Kering kontang, habislah. Sebab apa? Kita kalau ada bisnes tuan-tuan, apa yang kita buat? Habis kita labur kan? Kita labur masa kita, labur usia kita, labur harta kita untuk membina empire kita kan? Benda tu bila hancur, apa jadi? Kita akan jadi putus asa. Baru ni saya tengok satu video. Ada orang ni dia bermula daripada susah. Dia jual pisang goreng cheese. Pisang goreng cheese. Mula-mula dia jual jamu. Laki tuan-tuan jual jamu. Dia kata saya jual jamu saya rugi. Yang kaya orang atas dia, siapa? Founder. Saya miskin. Bahkan dia kata saya berhutang pula dengan founder 100,000 lebih. Memang dia bagi hutang lah. Semua yang letak kat kedai ni semua hutang. Jual lah. Tapi bila dia jual, dia rugi. Yang founder kaya sebab produk habis kan. Dia rugi, dia kena bayar. Tapi dia kata okeylah tak apalah. Tapi dia dah tahu dah skill berniaga, macam mana nak masuk akaun, macam mana urus perniagaan. Okeylah tak apa. Dia pun teruskan. Tapi dia kata saya nak berniaga jual pisang goreng cheese. Dia jual berjaya. Daripada tu dia bayar hutang semua. Dia tak buat loan, dia bayar hutang kat founder jamu ni, habis. Kemudian daripada duit dia jual pisang goreng cheese tu, dia buka 8 restoran. Tuan-tuan boleh bayang, 8 restoran. Satu restoran kos tinggi 8 restoran. Memang dia tu kaya raya lah. Habis dia tu, duit saya laburkan. Saya tak boleh apa-apa pun. Anak-anak sekadarnya sebab dia nak membina empire dia. Tapi bila kena PKP, semua tutup. Terduduk habis. Dan dia murung kehidupan dia. Dia kata habis. Dah lah hutang banyak, tak boleh berniaga, saya rugi. Dia memang betul-betul terduduk lah. Tapi, saya cuma bayang pada tuan-tuan, kalau kita berada dekat tempat dia, apa perasaan kita? Saya dah ada empire macam ni, tiba-tiba Allah datangkan satu musibah, habis. Habis, kita tak ada apa-apa pun. Orang yang dulu jadi pilot, sekarang jadi bawa Grab je. Kan? Ada kan? Macam-macam lah kita boleh tengok pengalaman-pengalaman orang. Tapi, si Fulan ni pula, dia bangkit lah. Dia bangkit, dia jual, apa nama kuih tu? Dia kek daripada Japan tu.
ada nama kedai dia, tak salah saya, Nobita Tokyo Cake. Dia kek lembut, kek macam span lah, lembut. Apa entah, saya tak ingat lah nama dia. Tapi dia kata dia dah sikit-sikit lah menjual, berniaga kan. Dia bangkit balik lah. Bangkit balik. Saya nak cakap dengan tuan-tuan, orang ni, dia dah bina empire kaya raya ni, tiba-tiba Allah ranapkan sekelip mata. Apa yang berlaku pada dia? Dia sampai dia rasa habis. Harta saya habis kat sini, usia saya habis masih kat sini, masa habis kat sini. Apa yang saya dapat? Saya tak dapat apa-apa. Kerugian besar-besaran lah. Kerana apa? Tak sebut tadi. Masya Allah, la quwata illa billah. Okey. Baik, apa yang berlaku kepada dia? Ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dia telah belanjakan seluruh harta dia kepada kebun dia. Dan semuanya runtuh, hancur, binasa. Habislah. Wa yaqulu, dan dia pun berkata, ya laitani, alangkah baiknya lah, lam usyrik bi rabbi ahada. Kalau aku tak menyekutukan Tuhan aku. Baru dia rasa sesal. Kata syirik dekat sini, satu dia kufur pada Allah, satu lagi kerana dia riak lah. Ada rasa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajaran tuan-tuan. Dan kita ingat, kita bincang surah Al-Kahfi ni, ini adalah bab berkaitan tentang fitnah harta. Apa maksud fitnah? Fitnah artinya adalah ujian. Ujian kepada harta. Kita rasa, alah, okey je. Saya kalau ada harta, saya nak banyak infak. Tak tentu lagi. Tak tentu lagi. Tak ada harta lagi. Dah ada harta, ada kuasa lain macam tuan-tuan. Saya bagi contoh, selalu bagi contoh. Ni, telefon ni. Baru mampu beli telefon ni, 1,000. Ada orang budak-budak sekarang beli 5,000. Kan? Ada 3 mata lah, 4 mata lah, macam-macam mata kan? Tuan-tuan faham lah. Maksud telefon tu harga 5,000, 6,000. Kita baru beli telefon yang nilai macam tu. Apa yang jadi pada kita? Habis. Kita lupa solat, lewatkan solat, tak dengar cakap mak, tak dengar cakap ayah. Mak kata, tolonglah bantu mak masak-masak ni. Kejap mak, sibuk dengan telefon lagi. Contoh. Telefon menghancurkan kita. Ini baru satu je harta ni. Ini bukan harta pun. Ini liability, bukan asset. Bayangkan kalau tuan-tuan ada dalam akaun bank 1 juta, 5 juta, 1 trilion. Kita tak tahu apa nasib kita. Itu ujian harta kepada manusia. Okey, baik. Alright. Faham. Okey. Golongan Jabariyah. Kalau kita tengok, dia ada Jabariyah, dia ada golongan Qadariyah. Jabariyah ni dia beza. Kalau Jabariyah ni, semua benda diserah pada Allah. Dia Qadariyah yang dia rasa semua dia. Itu Qadariyah. Jabariyah ni contohnya, semua yang berlaku atas muka bumi ni, semua Allah yang tetapkan. Sampai tahap saya jadi perompak pun Allah yang tetapkan. Itu Jabariyah. Kita ni kadang-kadang tak sedar tau, kita ni jadi Jabariyah. Saya bagi contoh dah, lama dah ni. Selalunya yang lelaki lah. Kalau dia kahwin nombor 2 kan, isterinya marah. Dia kata apa? Yang bukan abang nak kahwin, ni Allah dah tetapkan. Senangnya. Dia buat, dia salahkan Allah Ta'ala. Allah yang tetapkan abang berkahwin. Itu nama Jabariyah. Sebab kita buat ni pilihan kita. Tapi kalau kita hanya serahkan kepada Allah buta-buta macam itu namanya Jabariyah. Nanti sampai tahap kritikal dia, bila seorang perompak ditangkap oleh polis kata, kenapa kamu merompak? Saya tak tahu. Allah dah tetapkan saya sebagai perompak. Takdir saya sebagai perompak. Ini Jabariyah. Sebab itu dia ditolak. Dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Pernah berlaku pada zaman Umar, dia ni mencuri, Umar tangkap dia. Umar tanya, kenapa kamu curi? Allah dah tetap secara azali aku merompak waktu tu. Umar tampar dia. Lalu dia kata, wahai Umar, kenapa tampar aku? Allah tetapkan sejak azali aku tampar kau. Jawapan dia sama juga. Kan? Sama juga. Jadi logik kita tak boleh terima benda tu. Qadariyah pula datang. Silakan. Baca. Okey. Qadariyah pula datang. Dia kata tak ada satu pun hidup ni datang daripada takdir Allah. Maksudnya apa yang kita buat semuanya pilihan kita. Pun salah juga. Kalau yang macam orang ni macam Qadariyah lah. Saya ada kekayaan, saya ada kebun, saya ada harta. Ni semua usaha saya. Allah tak tetapkan. Itu Qadariyah. Macam tu. Itu biasalah. Okay? Awak malas. Awak tak berusaha. Awak ni. Okay, itu satulah. Jadi kita, ahli sunnah wal jamaah, kita berada dekat tengah-tengah. Tengah-tengah ni maksudnya, ada benda yang memang kita buat pilihan.
Ada benda yang Allah tetapkan dan tak berubah. Apa yang tak berubah? Contohnya kita lahir sebagai bangsa sekian-sekian. Kita memilih ke? Kita tak memilih. Saya lahir daripada keluarga ni. Kita pilih ke keluarga ni masa lahir? Tak pilih. Dan kita kena ingat, bila kita tak memilih dan itu adalah ketetapan yang tak berubah, artinya tidak ada hisap di sisi Allah. Beruntungnya dari akhirat, kita tak akan dihisap dengan benda-benda tu. Yang semua benda yang kita pilih, semuanya akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Apa yang kita buat dan kita pilih, itu semua dihisap. Lepas tu kita baca dalam surah Al-Mulk tu, Allah kata apa? Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Bila manusia tu masuk je dalam neraka, dia tak kata, wahai Allah, aku ni teraniaya lah. Aku bukan nak macam ni, kau yang tetapkan. Tak ada. Dia kata apa? Fa'tarafu. Mereka mengakui, ya, saya berdosa. Ya, ini yang saya buat. Ya, yang ini saya yang pilih. Yang ini yang saya nak. Dia mengakui setiap dosa yang pernah dia buat. Ya. Ya. Dia mengaku salah dia. Dia tak kata, ni Allah dah tetapkan takdir. Tak. Sebab bila sebut takdir ni, kita kena faham, yang Allah tetapkan takdir tu sampai satu hadis kata apa? Allah dah tetapkan destinasi dia ni ke neraka ataupun ke syurga. Kita kena faham dekat situ. Itu adalah ilmu Allah. Maksudnya, apa yang kita buat dan akan buat, apa yang kita pilih dan akan pilih, itu semua berada dalam ilmu Allah. Allah tahu dah. Kita pun tanya, macam mana Allah tahu? Itu soalan yang salah. Sebab dia Tuhan lah. Sebab itu dia maha mengetahui. Kalau tuan-tuan baca dalam Quran, cerita neraka, cerita syurga, cerita hari akhirat, semuanya Allah datangkan dalam bentuk kata kerja past tense. Kata kerja past tense, benda yang dah lepas. Sedangkan kiamat akan datang kan? Tapi Allah sebut dalam bentuk past tense. Sebab apa? Dia merujuk kepada ilmu Allah, benda tu dah berlalu dah. Dari sudut ilmu kita, benda tu belum berlaku lagi. Itu beza. Ya nak betul lah. Sebab itu, sebab itu kalau orang yang dia berhasad pada orang lain, dia ada salah satu dosa yang besar kan? Sampai Allah sebut, wa min syarri hasidin idza hasad. Mintalah perlindungan daripada orang yang ada hasad dengki ni. Sebab kita kena ingat, bila kita hasad, kita bukan berdengki dengan orang tu. Kita seolah-olahnya berdendam dengan nikmat yang Allah tetapkan kepada si fulan tu. Kesan tu besar. Dia bukan pada orang tu, tapi pada Allah yang berikan nikmat. Okey, Abang Syed, soalannya apa? Waalaikumsalam. Okey, baik. Okey, kita tak masuk ayat 40. Okey. Baik, sebahagian para ulama tafsir, ya, mereka menyebutkan iaitu kebun pemilik kebun ni dia bertaubat kepada Allah. Setelah Allah datangkan musibah pada dia, dia sedar dan dia bertaubat. Itu kita tak nafikan. Cuma ayat ni dia berbincang tentang apa yang pernah dia telah lakukan. Saya bagi satu contoh lah tuan-tuan. Okay, kita tahu. Ini saya minta maaf lah kalau saya sebut ni. Harap-harap tak kena ban, tak ada orang buat report ke apa. Contohlah, tapi saya nak beritahu adab. Contohlah macam Datuk Seri Najib masuk penjara. Ada orang suka, ada orang bersorak, ada orang tak suka. Sebagai adab Muslim macam mana tuan-tuan? Kita kena faham satu perkara. Kalau dia bersalah dan dipenjarakan, perlu ke kita bersorak? Tak perlu. Apa yang kita perlu lihat, kalaulah dengan penjara itu menyedarkan dia dan dia bertaubat, ingat, dia lebih baik daripada kita. Dia lebih baik daripada kita. Itu benda yang kita kena ingat. Dan kalau dia tak bersalah dan telah dipenjarakan, itu hukum dia dengan Allah Ta'ala lah. Dia teraniaya, dia dizalimi, itu dengan Allah Ta'ala. Kita pun tak tahu kan. Tapi dah mahkamah putuskan macam tu. Yang salahnya kita sekarang. Kita nak memilih bersorak, bergembira ke ataupun bersedih? Kalau saya lah, sentiasa melihat kebaikan kepada orang lain. Sentiasa melihat ada emas pada orang lain, bukan mencari lumpur-lumpur pada orang lain. Yelah, kalau dia bersalah, kita pun tahu banyak bukti dah dia salah. Tapi tak wajar untuk kita bersorak. Kalau dengan asbab ini menjadikan dia bertaubat pada Allah, dia lebih baik. Macamlah orang ni. Dia ada kekayaan, lalu Allah datangkan musibah, dia bertaubat, dia lebih baik daripada kita. Dia lebih baik daripada kawan dia. Sebab apa? Itu adalah pengajaran untuk dia. Yang salah kalau dia dah kena musibah, tak sedar. Itu salah lah. Itu salah sendiri. Tapi dari sudut pandang kita, macam itulah. Sebab itu saya tak, bila bila naik dekat saya punya newsfeed ni, saya tak tengok dah benda-benda macam ni.
Salah. Dari sudut adab sebagai Muslim tak macam tu. Memang kita tak nafikan ujian kepada dia. Tapi kalau dia bertaubat, dia tersedar, itu lebih baik kepada dia. Kita pula yang duk menulis, duk cerita sampai-sampai pada orang lain, kita bertanggungjawab dengan apa yang kita kata dengan Allah Ta'ala nanti. Kita pula yang kumpul dosa pula. Okay? Ingatlah jadikan itu sebagai pengajaran bersamalah. Okey. Baik, terima kasihlah kepada Prof tadi yang bertanya. Okey. Baik, tengok lagi tuan-tuan pada ayat yang ke-43. Okay, pada ayat 43 Allah kata apa? Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Okey. Dan Allah Ta'ala mengatakan, dan tidaklah menjadi baginya fi'atun, satu golongan yang surunahu, yang menolongnya, min dunillah, selain daripada Allah. Bila dia dah kena musibah tu, baru dia sedar. Pekerja yang ramai tu tak bantu dia. Harta saya yang banyak tu tak mampu menyelamatkan saya. Aset-aset teknologi-teknologi kebun yang saya miliki tak mampu untuk melindungi saya. Sebab kalau Allah berkehendak, Allah berkehendak. Kita tengok macam banjir lah tuan-tuan. Tengok di Jepun ke, di Malaysia ke, di mana-mana. Dia orang ada teknologi. Dia boleh ada apa? Boleh detect musibah, bencana tuan-tuan. Kalau Allah berkehendak tuan-tuan, kena juga. Tak ada satu pun menyelamatkan. Dan itulah yang Allah Ta'ala katakan. Yang surunahu min dunillah. Tidak ada pertolongan selain daripada Allah. Wa makana muntasira. Dan tidak ada orang yang mampu menang melawan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Macam ni tak faham? iPhone. Oh, Taufan. iPhone. Tengok iPhone. Ya, betul-betul. Dia ada teknologi, dia dah buat itu, buat ini, dia dah boleh jangka kan. Tapi dia tak boleh nak lawan juga. Itu benda yang manusia tahu. Kita memang lemah nak melawan dengan takdir Allah. Tapi itu pun kita jadi sombong. Okey, cumanya pada ayat 43 ni, sebagian ulama tafsir, dia membaca apa? Wa ma kana muntasiran hunalik. Dia berhenti dekat situ. Okay, kan perkataan hunalika tu adalah pada ayat 44 kan? Tapi sebagian ulama tafsir dia baca wa ma kana muntasira hunalik. Okay? Kemudian dia sambung ayat 44 tu adalah al-walayatu lillahil haqq. Ini sebagian para ulama membaca seperti itu. Ini sekadar saya bagi tahu pada tuan-tuan lah. Okay? Tapi sebahagian yang lain, dia membaca seperti mana yang tuan-tuan tengok tu lah. Wa ma kana muntasira hunalikal walayatu lillahil haqq. Apa beza dua ni tuan-tuan? Okey, bezanya iaitu kalau kita baca dengan perkataan wa ma kana muntasira hunalik, itu merujuk kita dekat dunia tak ada orang boleh tolong kita. Tidak ada orang yang mampu nolong kita. Kita datang musibah, tak ada orang boleh halang. Dan Allah kata apa? Wa ma kana muntasira hunalik, dan tidak ada orang yang mampu membela dirinya di hari akhirat. Di dunia tak boleh bela diri, di hari akhirat pun tak boleh bela diri. Hunalik artinya di sana. Dekat mana? Di hari akhirat. Lalu al-walayatu lillahil haq. Dan kita kata apa? Pertolongan Allah itulah yang sebenar-benarnya. Itu bacaan yang pertama lah. Bacaan yang kedua, kalau kita kata wa ma kana muntasira, itu merujuk kepada dunia. Saya tak boleh tolong diri saya, orang lain pun tak boleh tolong saya. Kalau Allah berkehendak. Hunalika, di hari akhirat, al-walayatu lillah. Pertolongan Allah itulah yang sebenarnya. Dua-dua ni adalah bacaan yang sahih. Okey. Baik, cumanya pada ayat yang ke-44 tuan-tuan, perkataan al-walayah. Al-walayah dia dibaca dengan al-walayah dan juga al-wilayah. Waw tu dibaca dengan kasrah baris bawah. Al-walayah boleh, al-wilayah pun boleh. Kalau tuan-tuan baca hunalikal walayah, boleh. Hunalikal wilayah pun boleh. Apa beza duanya? Kalau tuan-tuan baca dengan perkataan al-walayah, itu artinya pertolongan. Apa maksud pertolongan? Di hari akhirat, semua benda tunduk kepada Allah.
Sama ada dia musyrik ataupun muslim. Semua mengakui kebesaran Allah. Okay. Kalau kita membaca al-wilayah, artinya kita ni meyakini Allah, hukum hakam Allah ni, kerajaan Allah tu adalah pada Allah Ta'ala. Kita duduk di bawah hukum hakam Allah, wilayah. Okay. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Allah lah Tuhan sebaik-baik memberi pahala dan dialah Tuhan sebaik-baik yang memberikan azab balasan kepada manusia. Okey, baik. Selesailah pada ayat 44 tuan-tuan. Pada ayat 45, Allah datangkan perumpamaan. Perumpamaan ni penting lah. Okey, saya tak sempat nak sebut. Kalau cerita ni panjang lah. Ayat 44, 45 ni, dia explain dia panjang. Kalau cerita memang tak habis ni, dia lama sikit. Sebab ayat 45 ni ada kaitan dengan satu lagi ayat yang lain lah. Bagi nampak. Okey, cuma saya buka soalan lah. Mungkin ada soalan ke apa ke. Silakan tuan-tuan. Okey, baik. Yang ni saya dah sebut pada awal permulaan mukadimah surah Al-Kahfi lah. Kenapa Nabi sebut 10 ayat pertama dan juga 10 ayat terakhir ni mesti dihafal, dibaca untuk kita jauhkan daripada ujian Dajjal. Sebab 10 ayat pertama dan 10 ayat akhir tu dia ada persamaan dia. Ada cerita dia. Ini poin kena tengok saya punya kuliah awal dulu tu. Dia ada persamaan dia. Cumanya pada surah Al-Kahfi ni dia bercerita tentang ujian agama, fitnah harta, kemudian fitnah ilmu dan juga fitnah kedudukan, fitnah jawatan. Empat-empat ni akan jadi ujian kepada manusia. Kalau empat benda ni kita tak mampu tempuh, Dajjal tu kita memang takkan mampu tempuh. Sebab Dajjal ni dia datang daripada perkataan Dajjala. Dajjal ada urut sabdu dekat situ. Dia adalah mubalaghah. Nak kata dia ni adalah penipu yang profesional. Itu Dajjal. Sebab Dajjala tu artinya menipu. Dajjal, penipu yang profesional. Siapa jumpa dia, tak ada orang yang akan terlepas, melainkan akan beriman pada dia. Itu Dajjal. Jadinya, sebelum keluar Dajjal ni, Allah datangkan satu petunjuk kepada kita. Ni, 4 benda yang akan sentiasa berlega antara kita lah. Kita pun rasa kita tak mampu. Dengan fitnah agamanya, fitnah hartanya, fitnah ilmunya, fitnah kedudukannya. Ini pun kita tak mampu. Itu sebagai peringatan. Sebab itu pada permulaan surah ni, Allah gunakan perkataan Alhamdulillahilladzi. Kita puji Allah Ta'ala sebab Allah menurunkan satu surah yang menyelamatkan kita, yang menjadi panduan kepada kita. Itulah antara yang saya boleh ringkaskan macam itulah. Oh. Okey, baik. Macam mana nak kata dari satu sudut, sebab ni dia turun masa awal dakwah Nabi SAW. Masa zaman awal-awal, 5 tahun sebelum 5 tahun semasa kenabian dalam fasa tu. Masa dakwah sembunyi ke dakwah terbuka tu. Jadi Allah turunkan ayat ni sebagai panduan pada Nabi. Bila Nabi dakwah, orang Quraisy halang. Kan orang Quraisy lakukan macam-macam pada Nabi. Jadi Nabi jadikan ini sebagai petunjuk. Sebab itu Nabi akhirnya dia duduk dekat satu rumah. Kalau tuan-tuan ingat sirah Nabi ni, dia pergi ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kenapa Nabi duduk kat situ? Sebab Nabi ambil inspirasi daripada Ashabul Kahfi. Sebab zaman tu Nabi cakap orang tak nak dengar. Orang bantai pula, orang kecam pula, orang hukum, orang bunuh sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadinya Nabi ambil satu keputusan, kita perlu asingkan diri kita. Lari daripada masyarakat ni untuk selamatkan akidah kita. Dia kan beza dengan zaman kita. Saya sebut dulu. Zaman kita ni pula beza. Zaman kita contohlah, kita nampak orang ni rosak. Kita kata apa? Okay, saya nak join them sebab saya nak perbaiki dia. Akhirnya kita yang join dia. Contohlah. Contohlah. Contohlah, ada orang dia, sebab kita sedar dirilah.
Ada orang contoh dia kata saya masuk TikTok ni sebab saya nak betulkan keadaan. Ada orang yang sebab marketing, sebab bisnes, sebab macam-macam lah kan. Tapi dia kata saya nak berdakwah dalam TikTok. Akhirnya yang kita tengok, dia yang join TikTok. TikTok buat trend, dia ikut trend TikTok tu. Dia ni lebih lagi pada orang lain. Nampak tak? Faham maksud saya? Jadinya, ini adalah sebagai satu panduan lah. Dalam keadaan masyarakat yang teruk macam ni, kalau kita mampu ubah. Kalau tak mampu ubah, kita kena selamatkan diri kita. Sebab itu Nabi SAW, dia selamatkan diri dia. Dia tak mampu ubah. Dia tak ada kuasa nak merubah. Jadi dia asingkan dia. Sebab itu, sebelum tu pun Nabi duduk di Gua Hira. Orang kata, kenapa Nabi duduk Gua Hira? Kenapa tak beribadah depan Kaabah? Sebab dia tak mampu ubah. Jadi dia asingkan diri dia supaya dia tak berubah mengikut masyarakat. Kalau kita tak mampu ubah orang, jangan kita berubah mengikut orang lain. Itulah panduan dia lah macam tu. Boleh? Betul? Bukan. Betul. Betul. Itu yang Nabi sebut. Itu yang Nabi sebut. Kalau kita dengar satu berita keluar kat WhatsApp contohlah. Dajjal dekat Puchong. Tuan-tuan jangan pergi Puchong nak tengok macam mana muka Dajjal. Tak payah. Tak payah. Memang tak akan ada orang yang akan selamat daripada dia. Betul. Sebab dalam hadis yang sahih, Dajjal ni dia sampai tahap, dia bukan sekadar bangkitkan mak ayah kita dan sebagainya. Dia sampai gegajikan ada seorang ni. Dia gaji, orang ni dah terbelah dua, lalu dihidupkan semula. Ini sebut dalam hadis Sampai ke tahap tu. Dia bawa makanan, dia bawa turunkan hujan, dia datangkan musibah, datangkan macam-macam. Sampai orang akan, sebab tu Nabi kata, kalau jumpa dia lari lah, sejauh mungkin, kamu takkan selamat daripada dia. Ada orang yang akan selamat daripada dia. Oh. Yang ini memang sesat lah. Ini memang sesat. Saya ramai jumpa. Dia berzikirnya hebat. Berzikirnya hebat. Saya join tarikat ni, saya nak jadi hebat. Saya nak jadi wali Allah ni. Orang ni memang akan rosak. Sebab datanglah syaitan, iblis yang akan membisikkan macam-macam. Nanti ada satu kisah ni lah. Ini kisah ni berlaku pada guru saya. Habis cerita surah Kahfi ni, nak cerita lah. Berlaku pada guru saya. Dia ada tarikat. Tarikat. Dia berguru dengan kawan dia. Kawan dia ni pun sama-sama satu seperguruan. Tapi kawan dia rupa-rupanya ada niat yang lain. Dia ada niat lain. Dia memang nak berzikir ni sebab dia nak jadi wali. Nak jadi hebat lah. Ibadah memang hebat, zikir memang hebat. Dan bila dia dah ni, dapat cerita daripada anak murid dia pula, dia kata, guru saya ni hari-hari jumpa Imam Mahdi. Sebenarnya, siapa Imam Mahdi tu? Siapa yang boleh endorse tu Imam Mahdi? Kan? Kat situlah iblis lah yang menyerupai. Sebab dia nak sangat, jadi datanglah, bagilah konon ada kuasa lah, ada itulah, ada nak. Benda tu akan datang. Sebab itu niat tu memang, kenapa saya jadi macam ni? Kenapa saya kena belajar? Niatkan semuanya kerana Allah. Dan surah Al-Kahfi ni, sebelum kita masuk cerita dua kebun ni, ada ayat sebelum ni, Allah sebut, iaitu kita ni kena yad'u ilallah maksudnya sentiasa menyeru kepada Allah siang malam, yuridul wajha, dan sentiasa nak mengharapkan redha Allah. Apa yang kita buat itulah. Saya nak Allah redha, dan saya nak Allah Ta'ala terima amal saya. Itulah apa-apa kita buat. Tak payah niat nak dapat magic ke, nak jadi wali, nak dapat karomah. Dia akan merosakkan. Sebab niat tu dah salah. Okey? Baik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada semua. Terima kasih yang memberi soalan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita pada pagi ini sebagai amal soleh di sisinya, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.